Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, ni hao, waalaikum, selamat petang kepada uncle, aunty, kawan-kawan yang kenal dan yang belum kenal. Nama saya Syahrul Nizam. Hari ini saya akan membincangkan satu topik yang saya rasakan sangat-sangat penting untuk semua yang masih hidup lagi. Apakah tujuan sebenar hidup kita? Kalau kita tanya kepada orang kat luar sana, apakah tujuan hidup kita, ada kebanyakan yang menjawab untuk kerja, untuk cari duit, untuk ada keluarga, untuk bahagia, untuk financial freedom, boleh berjalan, mungkin tolong orang sikit, ataupun macam-macam lagi lah. Ada setengah tu memang fikir macam mana untuk dia panggil happiness maximization, macam mana nak memenuhi nafsu untuk enjoy. Basically life ni untuk enjoy. Tapi itukah tujuan hidup sebenar kita? Bolehkah kita menentukan tujuan sebenar hidup kita? Saya rasa itu tujuan hidup kita, tapi sama ada itu sebenar ataupun tidak, itu adalah satu persoalan yang kita akan bincangkan pada hari ini, yang sebenar. Kalau tujuan hidup ada macam-macam. In fact, kalau tuan-tuan anti apa semua cek dekat Amazon pun ada 150,000 buku mengenai tujuan hidup, purpose of life. Dan kalau orang Jepun pun dia ada panggil Ikigai. Ikigai, apa yang kita suka buat, apa yang kita bagus buat, dan apa yang kita suka buat dan kita bagus buat ni mesti berguna untuk masyarakat. Dan yang keempatnya, dia mesti mendatangkan duit untuk kita, barukah benda itu dipanggil Ikigai. Tapi saya rasa benda itu semua betul, tapi dia kurang tepat. Tak salah untuk kita cari duit, tapi dan persoalan yang saya mengatakan tadi, bila kita tengok perhalusi apa yang saya maksudkan, mungkin tuan-tuan akan nampak, sekarang mungkin tak nampak. Pada saya, tujuan hidup yang sebenar hanya boleh ditentukan oleh pencipta kita, macam pen. Boleh tak pen ni menentukan apa fungsi dia? Apa fungsi sebenar handphone? Boleh tak buat handphone untuk dibaling atau buat benda lain selain untuk call? Jadi benda tu tak logik. Yang logik, tujuan handphone ni mestilah ditentukan oleh pencipta dia. Jadi serupa gak macam kita, manusia, tujuan sebenar kita mestilah ditentukan oleh pencipta kita. Of course ada ramai yang tanya, manusia ada macam-macam tujuan hidup, semua tekan tujuan hidup. Betul. Itu semua betul, saya tak nafikan. Memang kita akan bincangkan manusia ni ada satu yang dipanggil sebagai free will ataupun kebebasan untuk memilih. Kita boleh memilih untuk menjadi seorang yang sangat baik, untuk menjadi seorang yang rasional dan buat yang baik, ataupun kita boleh ikut apa yang kita fikir yang baik. Dan itu adalah masalahnya. Jadi kalau kita biarkan pada tiap-tiap orang untuk menentukan apakah tujuan hidup dia, basically orang boleh buat apa benda yang dia nak buat. As long as benda tu legal. Macam contoh apa yang telah jadi pada sekarang ni, macam kita tengok yang baru-baru ni, yang masih kita sedang hadapi sekarang adalah COVID-19. Masa mula-mula COVID-19 ni keluar ni di Wuhan, ada banyak video, ada tunjuk orang makan macam-macam betul haiwan eksotik, macam ada ular, ada kelawar, mungkin pasal kelawar tu benda tu jadi dekat Wuhan kan. Lepas tu ada orang macam share video, ada orang Cina makan katak hidup-hidup, makan mouse, makan tikus hidup-hidup, ada anak tikus tu dia makan dengan chopstick, dia makan dengan slice of tomato dengan arak kan. Jadi macam bila benda tu di-share, orang semua tak suka. Orang semua katakan this is Chinese virus, macam Trump cakap kan. Dan banyak orang menuduh itu daripada China. Okey, semua orang kata benda tu jijik dan semua tak sepatut dia buat untuk buat benda-benda macam tu. Tapi persoalannya, satu persoalan, benda tu adalah sah di segi undang-undang di China. Jadi siapa yang kita untuk mensoalankan. So, kalau macam benda ni, apa yang salah dan yang baik tu ditentukan oleh kita. Kita ada pelbagai macam
kita pelbagai macam pendapat dan kita ada masalah dengan apa yang kita masalah. Even satu benda, saya tengok satu video di Indonesia, dia kata COVID-19 ni kena pasal dia makan kelawar tu hidup-hidup atau mungkin dia rebus. Dia kata dekat Indonesia dia goreng, jadi kuman tu mati. So boleh ke tak? Jadi kalau macam saya ada tanya satu uncle ni, dah lama, uncle Chinese uncle dekat Malaysia, dia kata kenapa orang makan benda hidup-hidup tentu dia tak jijik, tak. So uncle tu kata mungkin dekat setengah tempat di China, mereka macam pada kepercayaannya itu boleh buatkan badan mereka jadi panas atau mungkin boleh jadi satu ubat. Jadi siapa kita untuk mempersoalkan apa yang baik dan apa yang buruk ataupun apa yang boleh dan tak boleh pada orang Cina kalau undang-undang di negeri itu membenarkan, ya. Itu satu. Of course sekarang bila dah bising, dia stop benda tu. Tapi ada satu tempat di China juga yang orang makan anjing, dipanggil dari satu pesta, I think di Yuling, China, ya. Of course pasal benda ni ramai agak orang soalkan, kenapa makan anjing? Anjing tu haiwan peliharaan. Tapi dia kata dia makan anjing, suka gak. Dia kata kalau macam dia makan anjing kata sikit je. Sebab dia kata sama juga dengan babi, dia kata, ataupun ayam. Ayam tak salah saya setiap, tak pastilah, tapi dia punya production ada 6.5 bilion ayam, tak silap saya lah satu figure. Berapa lama dia diproduce untuk kegunaan manusia. Jadi dan ayam ataupun babi ni dibunuh juga. So dia tak rasa sakit ke? Siapa awak untuk menentukan babi boleh makan, boleh bunuh, tapi anjing tak boleh? It's legal. Serupa juga ada satu tempat saya baca news di BBC, ada satu tempat di US tu. Dia main freebies dengan tunang ni di belakang rumah, compound I think di US ataupun macam saya duduk di UK tu, dia punya laman di belakang rumah. Jadi dia main I think freebies tu yang baling-baling tu, yang dipatah balik tu. Masa tu mungkin sama, jadi tunang dia buka baju, topless. Jadi yang si perempuan ni rasa, why not dia pun buka baju kat topless juga. Tapi ada jiran dia nampak dan jiran tu telah report pada kaunsil dan dia kena saman. So dia kata, kenapa lelaki boleh buka baju dan dia tak boleh? Sebab dia kata memang ada beberapa tempat di US yang memang mereka boleh topless, mereka boleh ataupun mereka boleh berbogel lah kalau nak bogel. Memang benda itu dibenarkan undang. Saya tak pasti tempat yang mana satu. Tapi memang basically dia pergi court dan dia menang untuk tidak berpakaian. Jadi kat sini kita mempunyai pelbagai-bagai tafsir apa yang betul dan apa yang tak betul kalau dibagikan kepada manusia. Macam saya ada tanya seorang Dutch couple, dia kata okey tak kalau orang nak topless, nak dia kata okey. So siapa kita untuk mengatakan apa yang betul dan tak betul? Okey, contoh yang paling senang macam saya bagi, kalau mungkin arak, dadah mungkin tak, mungkin kita katakan dadah tu tak betul. Tapi kalau macam arak ni, ada satu doktor tu di UK, saya biasa tengok BBC, dia kata kalau arak tu baru diintroduce, dikenalkan sekarang ni, arak tu mungkin akan haramkan sebab saintis doktor semua dah tahu apa arak tu dah buat pada macam kesihatan kita, kepada mental dan apa yang arak tu dah merosakkan masyarakat. In fact di US mereka membelanjakan sebanyak $220 bilion untuk merawat ataupun cost related to alcohol abuse. Duit tu sangat banyak, dekat 1 trilion yang duit Malaysia ringgit, yang boleh digunakan untuk pelbagai-bagai manfaat. Ini satu benda yang, tapi persoalannya siapa kita untuk mempersoalkan itu boleh dan tak boleh. Jadi kita ada banyak masalah. Mungkin ada setengah orang kata saya boleh kontrol saya punya minum. Tapi pasal kita kata boleh kontrol, jadi ada penghilang kata saya memang nak menjual tapi saya nak bagi orang yang macam saya yang boleh kontrol minum.
Tapi sebab bila dia dah supply tu, ada juga orang yang tak boleh kontrol dan dia abuse benda tu. Dan jadi macam juga kita dah tengok, ini tak dikirakan masalah dari segi runtuhnya rumah tangga, macam family child abuse, bila orang dah mabuk, dipukul anak, dipukul bini dan bermacam-macam. Jadi persoalan ni kat sini, kita tidak dapat macam ada satu universal values, universal purpose, satu tujuan hidup yang universal yang dapat mengatakan apa yang yang baik dan tidak. Dan saya rumuskan ada dua masalahnya kalau dibiarkan pada setiap individu untuk menentukan tujuan hidup mereka sendiri, dan ini adalah segi buruk baiknya, dan bermacam-macam lagi, contoh terlalu banyak. Dan yang kedua adalah legal selfishness, ataupun self-centeredness ataupun libertarian. Macam dekat US ni macam sangat bagus kalau macam kita tengok, even macam masa COVID-19 ni macam okey, satu masa mula-mula tu macam kita agak pelik. Bila macam COVID-19 ni, apa yang mereka kejarkan adalah mereka berpusu-pusu berkejaran untuk membeli senjata. Senjata nak pergi panjang. Macam kita kalau macam kejar nak beli macam barang makan, semua tu agak logik. Tapi dia orang kejar untuk beli senjata, senjata api dan ammunition dan peluru. Jadi benda tu dah terlampau. Macam ada satu kes lagi dia tunjuk macam mereka protes, dia kata sama ada awak dengan bawa senapang apa semua, it's either you give us freedom or you give us COVID-19. Dia kata COVID-19 semua benda-benda yang tipu je, ini semua konspirasi. Jadi macam mana kita nak handle dengan orang macam ni? Lepas tu dia interview satu nurse kat US, dia rasa macam sangat sedih. Kenapa ada rakyat dia macam ni, dia tak pernah fikir pasal orang yang susah payah macam nurse, macam doktor, menyambung nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi orang ni boleh fikir macam very selfish macam tu. Just sangat sedih. Dan ada satu video bila orang nak bagi mask pada satu kat US ni, dia boleh pergi marah orang tu kan. Jadi macam dunia ni dah terlalu macam, kalau orang tentukan apa yang baik dan apa yang tak baik, kita memang ada pelbagai-bagai masalah di dalam dunia lah. Saya itu sebab saya rasa tak boleh tentukan. So kita balik pada persoalan kita tadi. Tujuan sebenar hidup kita hanya boleh ditentukan oleh pencipta kita. Jadi kita perlu ada 3 soalan kita perlu tanya, dari mana kita datang. Logiknya macam cakap kan, hanya kita boleh tentukan. Yang nombor 2, bila kita tahu macam sekarang ni saya hujahkan, pencipta kita, Tuhan, yang hanya tahu tujuan sebenar hidup kita. Dan yang ketiga, ke mana kita akan pergi. Walaupun dekat dunia satu benda yang agak penting, walau macam mana pun ada macam, kita tak boleh elakkan ada benda-benda yang kita panggil ketidakadilan macam sejagat. Mungkin kita tengok macam ada orang cacat, ada orang sakit, ada orang miskin, dan orang terlalu kaya. Kalau orang kaya tolong orang miskin tak apa. Tapi masalahnya dia tak nak tolong. Dan itu adalah sah dari segi undang-undang, dia tak perlu menolong orang. Jadi benda itu membuatkan kita ada masalah apa yang kita nak masalah hari ini. Jadi 3 persoalan yang penting, dari mana kita datang, apa yang sepatutnya kita buat dekat sini, dan ke mana kita akan pergi adalah 3 persoalan sangat penting untuk setiap manusia tanyakan. Of course dekat sini apa yang kita orang secara amnya, orang akan persoalkan apa bukti Tuhan tu ada. Ataupun orang akan tanya, ada banyak Tuhan dekat sini. Kalau macam kita Google pun, Wikipedia kata ada 10,000 agama ataupun Tuhan. Mana satu yang betul? Dan kenapa kita tak nampak Tuhan? Ini persoalan yang kita akan bincangkan dalam topik kita yang seterusnya. Apakah wujudnya bukti Tuhan? Sebab semua ni adalah bersangkut paut. Sebab pada saya, Tuhan sahaja yang boleh menentukan tujuan hidup sebenar kita. Sama ada itu make sense, dan kita akan jumpa untuk sesi seterusnya. Apakah bukti Tuhan itu ada? Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, Alif Yulisan Bilantine. Bye-bye. Okay.